letak bantal seperti ni. Jadi maknanya kiblat tu sebelah sana. Kaki begitu. Tapi ada juga di kalangan ulama-ulama tasawuf yang mana mereka mengatakan kiblat itu kalau kita tidur jangan jadikan kita punya penghalaan kaki. Kaki kita begitu, maka jadikan kiblat di sebelah kepala. Maka kalau kata kita kiblat sebelah sana tu kepala kita sebelah sana lah, kaki kita sebelah sini. Jadi begitu. Ada 3 pilihan lah boleh pilih. Tetapi maknanya yang paling mudah sekali iaitulah mengiring dan menghadap ke sebelah kanan kita lah itu kiblatnya itu. Wallahu a'lam. Jadi doktor sambung yang cara gurau Rasulullah tadi ada lagi. Jadi Safiyah tadi dia rendah, maka nak naik susah, maka Nabi pun sediakan lutut dia. Maka Safiyah pun rasa malu untuk meletakkan kakinya di atas lutut baginda Nabi yang mulia. Maka dia buat apa? Dia pun letak lutut di atas lutut Nabi, maka dia pun naik. Jadi itu dalam satu riwayat lah. Dan kemudian cara-cara gurauan Rasulullah SAW yang lain adalah iaitulah Rasulullah belum berlari dengan Aisyah. Jadi saya kira itu kerap kita dengar. Popular lah. Dan kemudian ada juga gurauan-gurauan Nabi SAW yang membawa maksud nasihat, yang mana Nabi SAW kalau bukan gurauan pun dia sebagai satu nasihat dan interaksi dengan isterinya, yang mana isterinya merasa risau. Aisyah merasa risau menengok Nabi SAW beribadat sampai solat sampai bengkak-bengkak kaki. Maka Rasulullah kan telah pun diampunkan. Aisyah kata, maka kenapa kamu perlu solat sampai begini banyak? Maka Nabi kata, afala akuna abdan syakura, adakah salah untuk aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi itulah lebih kurang kita nak sebutkan bagaimana interaksi Nabi dengan isterinya sambil nasihat dan sambil ada yang bergurau. Kemudian ada juga yang menyebutkan Nabi SAW pernah menghadapi karenah isteri-isterinya. Macam mana ya Rasulullah? Dia sabar ke apa dia menghadapi? Jadi ada isteri-isterinya, adalah hadis yang ada hadis sahih, maknanya itulah ada isteri Nabi Hafsah tak salah saya dengan Aisyah, dia rasa cemburu sambil masih dia. Maka masuk dalam bilik, maka Hafsah dengan Aisyah ni duk cubit sesama dia cubit ini. Tu Aisyah cubit. Tu depan Nabi. Nabi buat apa? Nabi senyum. Nabi tak menjebelahi mana-mana. Nabi senyum saja melihat karenah Aisyah dan Hafsah, yang mana kalau Aisyah kata di dalam riwayatnya, kalau aku boleh aku nak tendang beberapa tahap begitu. Tapi Nabi SAW masih lagi cool menjaga begitu. Dia jeling-jeling gitu je. Dan doktor, saya pernah baca antara kisah Rasulullah dia bergurau, di mana dia kata dalam neraka ada ramai wanita dan sebagainya. Itu darjat hadis tersebut bagaimana doktor? Baik, jadi berkenaan dengan gurauan Nabi berkenaan dengan hari akhirat ni ada beberapa lah. Antaranya yang tadi tu, iaitu Nabi kata ramai wanita dalam neraka. Yang pertama sekali, sebelum yang itu bukanlah gurau sangat, itu just nasihat kebanyakannya lah. Maka wanita bertanya sebab apa wanita yang paling ramai? Kerana Nabi kata yakfurnal ashir, kerana ramai di antara wanita ini yang melupakan jasa para suaminya. Jadi begitu. Tapi yang lebih kepada gurauan adalah seorang wanita tua. Saya kira satu lagi yang tua. Wanita tua yang Nabi SAW kata tidak ada orang tua. Sorry lah, tak ada orang tua dalam nangis macam-macam ni. Nangis macam itu. Maka Nabi kata malah sebab Allah sebut dalam suratul Waqi'ah, iaitu la thumma ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara uruban atraba. Allah kata kami akan bangkitkan wanita ni di akhirat ni dalam keadaan kebangkitan yang baru. Ditransform. Maknanya bukan tua je, tak ada. Uruban atrab, jadi anak dara balik. Uruban atrabah, semua jadi remaja. Semua jadi remaja. Ada khilaf ulama berapa umur, ada yang kata 33, ada yang kata macam-macam lah. Cuma nak beritahu memang tak ada yang tu, semua jadi muda. Dan yang tak cantik tak ada, semua cantik belaka. Jadi kalau ada yang pipi ada jeragat hidung sengit sikit, semua akan automatically altered. Kulit jadi tak payah pakai make-up pun tak payah. Macam tu umurnya macam punya 15 tahun ambil PMR macam tu. Fresh je lagi. Okey, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada hari ini, apa nasihat doktor kepada semua yang menonton hari ini? Baik, nasihat saya yang pertama sekali, Nabi SAW dalam banyak-banyak Nabi bergurau, kebanyakannya juga Nabi memberikan nasihat. Jadi saya kira tidak wajar untuk kita melupakan nasihat-nasihat Nabi SAW. Maka antaranya yang paling saya kira menyentuh hati juga, Nabi SAW mengatakan bahawa yang mana Nabi SAW murra bijanazatin. Nabi lalu nampak satu jenazah, maka fa'athna 'alaiha khaira. Maka orang ramai memuji kebaikan jenazah yang sedang melalui ini. Maka Nabi pun kata wajiblah.
Maka lepas tu ada satu jenazah lagi, orang kata keburukan, syarrah, wajabat. Maka sahabat menjadi, apa hal ni? Maka Nabi pun kata, kalaulah ada satu orang jenazah, kemudian pada ketika itu kamu memujinya, memuji kebaikan dia dan mengetahui kebaikan dia, maka wajabat alaihi khairah, maka baik akan dapatlah dia kebaikan insya-Allah di akhirat. Dan doktor, sebenarnya terhabiskan kesimpulan tu sebab bila habis kesimpulan dah tak boleh jawab dah. Ada pemanggil tiba-tiba kepada sangat tertarik ni doktor, ada magnet ni doktor. Okey, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Amin. Saya Isma, saya Isma. Ya, saya. Saya Muhammad Yaakob dari Melaka. Insya-Allah daripada Melaka. Saya Muhammad Yaakob. Okey, silakan bertanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, adakah gurauan Rasulullah yang dibuat oleh orang Yahudi untuk memburukkan Rasulullah dalam bentuk Israeliat? Sekali lagi. Maknanya dia nak memburukkan Nabi, gurauan tu sebenarnya Nabi tak buat. Contoh dia? Contohlah, banyak kan kita tengok ada hadis banyak dibuat hadis Israeliat kan tentang Isra Mi'raj, dia makan kuda apa semua kan. Jadi dalam bentuk gurauan ni, adakah gurauan yang Rasulullah tak lakukan tapi orang Yahudi nak memburukkan Rasulullah? Okey, saya faham. Jadi dinamakan macam bentuk hadis Israeliat lah, maknanya dalam bentuk Israeliat, bukan yang sebenarnya. Okey. Baik Cik Yaakob. Ustaz Doktor, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Menarik soalan Cik Yaakob. Baik, saya kira Israeliat ni pertama sekali kena faham iaitulah cerita-cerita yang dikisahkan oleh orang-orang Bani Israel dahulu, yang mana ada kebenarannya, ada kalanya tidak benar, ada kalanya kita tak pasti KIV. Dia macam dongeng gitu. Sebab Nabi pernah sebut wahadithu an Bani Israil wala haraj. Kamu boleh cerita-cerita yang dicerita oleh Bani Israel tanpa ada kesalahan kalaulah tidak ada bertembung. Tapi adakah cerita Nabi bergurau lebih-lebihan? Contohnya Israeliat, contohnya pasal Nabi Musa yang mandi telanjang contohnya. Jadi cerita pada Nabi SAW ni saya kira tak ada banyak. Sebab Nabi SAW punya kisah kebanyakannya telah pun dianalisis oleh ramai para ulama, maka oleh kerana itu tak banyak kita dapat lihat cerita-cerita Israeliat. Kalau ada bukan Israeliat, kalau ada juga itu cerita rekaan. Rekaan orang biasa. Itu dusta. Dusta, cerita bukan Israeliat. Israeliat ni mesti datang daripada Bani Israel. Jadi itu jawapan kepada Encik Yaakob. Kita sambung doktor, kesimpulan tadi. Mungkin sikit doktor sebut mengenai ketawa tu sebab yalah Imam sebut ada hadis kata bahawa Nabi berpada dan ketawa. Tapi ada pada masa yang sama kajian saya menunjukkan bahawa salah satu cara menangani stres adalah dengan ketawa. Jadi kesimpulan terus doktor silakan. Baik, jadi ketawa ni Nabi SAW pernah mengatakan lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maka kamu akan menangis banyak, ketawa sedikit. Maka nak menangani stres, menangis stres. Orang perempuan pilih menangis, orang lelaki pilih ketawa. Kan? Jadi dua-duanya sama sebenarnya. Maka Nabi SAW pernah ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana kamu adakah kamu pernah duduk dalam majlis Rasulullah? Maka sahabat ni kata, aku pernah. Dan Rasulullah macam mana keadaan dia? Iaitulah Rasulullah pernah dalam majlis ni Rasulullah bagi rehat. Maka pada ketika itu sahabat-sahabat akan bersyair, bahkan bersyair, berpantun, kemudian berhibur, akan ceritakan apa yang berlaku pada zaman kami jahiliah dulu, kemudian sambil-sambil bergelak ketawa. Maka Nabi SAW ketika itu begitulah. Maka Nabi SAW fatabassam, maka Nabi hanya senyum. Idza dhahiku, apabila mereka semua gelak Nabi hanya senyum. Maka oleh kerana itu kebanyakan para ulama kata Nabi memang dah different level. Nabi akan jaga, tidak akan gelak dengan teruk, kerana Nabi sendiri sebut inna kathrata dhahki tumitul qalb. Sesungguhnya banyak ketawa itu akan mematikan hati. Maka kalau kita ketawa berpada-pada, banyak tu maknanya lainlah. Dan juga kalau kita buat majlis memang khas untuk ketawa, tapi kalau kita ada majlis ilmu, ada sedikit unsur-unsur untuk humor, itu tak ada masalah. Tapi memang khas untuk ketawa dan ketawa pula tidak ada apa-apa pengajaran, maka itu ada masalah lah. Santirong kat situ. So jadi itu perkara berkenaan dengan ketawa lah. Jadi kita sambungan tadi. Jadi Nabi SAW kata kalaulah seorang jenazah itu, maka orang ramai merasakan dia baik, memujinya, mendoakan dia, maka wajabat alaihil khairah, maka wajiblah ke atas mendapat kebaikan. Maka oleh kerana itu Nabi pun kata antum syuhada lillah fil ard. Kamu semua orang ramai ini menjadi saksi ke atas orang yang meninggal ini. Maka sebab itulah kita harap kita dapat tahan diri kita. Kalau ada mana-mana orang meninggal dunia, kita ceritalah benda baik. Ini adalah nasihat Nabi SAW kepada kita semua untuk kita
untuk kita melihat positif orang dan untuk kita bersemangat untuk memastikan kita buat satu perkara yang orang menghargainya sebagai kebaikan dan bawanya kepada Allah SWT. Begitulah. Baik. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Saya sangat informatif pagi ini. Hari ini. Nak first block pula kan. Ini Dr. Zahraddin, terima kasih di atas pengisian yang begitu bermakna buat kami semua. Dan insya-Allah kita akan mungkin kita akan panggil lagi Dr. Zahraddin untuk berbincang tentang banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh tahu tentang Rasulullah SAW pada hari-hari yang sahih. Yang penting jangan kita main bedal je, asalkan nampak ayat bahasa Arab kita anggap itu hadis kan. Jadi kena pastikan sahih tak sahih. Betul Ya. Okey, Amin, awak ada satu pengumuman tadi kan? Pengumumannya baik, dan untuk kita menambahkan lagi rasa cinta pada Rasulullah SAW, kita di TV Hijrah ada satu rancangan pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 1 tengah hari. Tajuk ialah Fattabi'uni, iaitu kisah-kisah yang menzahirkan, yang memaparkan hadis Rasulullah SAW secara terperinci. Rasulullah suka makan apa, ada hadis yang kata Rasulullah suka makan manis-manisan, suka makan aiskrim dan sebagainya, tembikai, macam-macam. Pastikan anda menonton hanya di TV Al Hijrah. Jadi selepas